Maksudnya ialah bahawa akhirnya yang banyak lari tunggang langgang tidak tahan menghadapi serangan lawan. Tuan-tuan yang saya hormati, setengah orang dia ujub sebab dia bangga dia ramai. Kita takkan terkalahkan. Akhirnya kalah. Ada orang yang mengatakan bahawa bahtera dia, kapal dia mustahil tenggelam sebab besarnya kapal tu. Besar. Dia kata takkan tenggelam kapal kita ni. Akhirnya itulah pelayaran pertama dan pelayaran kedua, pelayaran terakhir mereka. Pertama kali belayar, itulah kali terakhir juga dia belayar. Langgarnya ais batu, gunung ais, akhirnya tenggelam kapal. Habis. Sebab tu kita tak boleh ujub. Engkau perasan kau besar, kau duduk atas kapal. Cuba kau perasan kau duduk tengah laut, tak kecil kapal tu. Kita perasan besar sebab kita duduk dalam kapal yang besar. Tapi cuba kapal tu letak di tengah-tengah laut, sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Jadi jangan kita perasan kita ni besar sebab kita ni besar. Taklah. Oh, kita ni besar, tak nampak kereta aku ni panjang dia saja 40 kaki. Limousine nama dia. Sebab kau duduk dalam kereta yang besar, cuba kau tengok pada sudut yang lagi tinggi. Naik di angkasa, tengok mana kereta limousine kau. Limousine kau tak nampak, engkau dalam limousine tu lagi tak nampak, punya halus, punya kecilnya tak nampak. Jadi begitulah. Kita perasan bahawa kita ni cantik, segak, kaya, hebat. Cuba berdiri tengah tanah, duduk di atas tanah, tengok di bawah tu. Itulah asal kita. Asal daripada tanah tu. Tempat orang pijak, tempat orang gali, tempat orang langgar, tempat orang berjalan, tempat orang korek. Itulah asal kita. Itu nak belagak ke? Dan satu hari nanti kita akan dimasukkan ke dalam tanah tu. Itu sebab kita nak belagak. Tak ada sebab yang kita nak jadi yang ujub, tak ada sebab yang kita nak jadi sombong. Yang kedua, tuan-tuan, zaman kita sekarang ini ialah zaman yang meletakkan majoriti. Maka kalau majoriti, yang itulah yang betul. Kalau majoriti, itulah yang benar. Kalau majoriti, itulah berjaya. Kalau majoriti, itulah yang diikut. Sedangkan dalam agama kita, yang betul ialah yang mengikut Al-Quran dan hadis. Yang ikut Quran, yang ikut Nabi, betul lah. Itu betul. Walaupun seorang je ikut Nabi, mesyuarat 1000 orang, 1000 mencadangkan, kita ubah je lah semayang Jumaat ni kita buat 4. Lagipun kita ni duduk dalam pondok, semua orang pencin, daripada Pak Leman sampai Ustaz Azhar pencin. Apa nak sembahyang Jumaat lagi 2, buatlah 4. Kerja dah tak ada pencin. Pak Leman kata kita kena mesyuarat lah dulu. Apa kata AJK? Nak buat 2 ke nak buat 4? Mesyuarat 8 setuju buat 4, 2 tak setuju, 2 tetap nak buat 2. Pengurusi kata disebabkan 8 bersetuju, kita ikutlah yang ramai. Sekarang ni 8 kah yang betul, 2 tu kah yang betul? 8 kata Jumaat buat 4, 2 kata kekalkan 2, ini sunnah Nabi. Tapi sekarang ikut demokrasi, 8 lah menang. Sebab 8 lebih ramai, kita kena ikut yang ramai lah. Ramai kata buat. Walaupun ramai kata buat, tapi salah dari sisi agama. Yang betul tetap yang 2 orang, walaupun dia hanya minoriti. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kita tidak lagi melihat kepada Nabi, tidak lagi melihat kepada hukum. Yang kita lihat ialah ramai buat, sana buat, sini buat, sana buat, sini buat, di sana pun buat. Orang sana tak betul lah, kata dia. Bukan kira betul tak betul, bukan sana buat sini buat dah kira betul. Soalan dia, Nabi buat ke tidak?
Dia kata Nabi tak cakap pun. Kalau tak cakap, datanglah ulama-ulama kias, ulama dan sebagainya. Tetapi ulama tu pun tengok juga. Ada hadis yang Nabi suruh buat, tengok juga. Kalau bercanggah dengan yang Nabi buat, pun tak boleh pakai juga. Sebab kita bukan mengikut ulama semata-mata, kita ikut Nabi. Kita mengikut ulama yang mengikut Nabi. Kalau ulama itu pun tidak mengikut Nabi, kita tak ikut. Sebab aturan kita ialah ikut Nabi. Kalau saya ni ikut Nabi, tu tak ikutlah. Tapi kalau saya bercanggah dengan Nabi, tolak je saya ni. Walaupun serban saya sebesar batu atas kepala. Bukan dinilai pada serban. Nilai kamu ikut ke tidak jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Al-Quran. Sebab Nabi sebut di akhir zaman yang ikut Islam sikit. Qalilan ma tazakkarun, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang ambil peringatan, sedikit yang bersyukur. Allah sebut dalam Quran, sedikit saja yang ikut. Tuan-tuan tak baca kisah Umar, kisah Abu Bakar pergi tawaf dekat Kaabah tu, asal pusing je duduk doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit, ya Allah, jadikanlah aku orang sedikit, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang sedikit, ya Allah. Habis tawaf dia tanya, apa hal kamu ni? Asal aku lalu kamu doa mintalah aku jadi orang sedikit, termasuk orang sedikit. Orang minta banyak, kamu tak sikit, apa hal? Bukankah Allah sebut dalam Quran, sedikit orang yang beriman, sedikit orang yang mengambil iktibar, sedikit orang yang bersyukur, sedikit sangat orang yang syukur pada Allah, sedikit sangat orang yang takut pada Allah. Aku minta pada Allah, biarlah aku masuk golongan yang sedikit tu. Menung sahabat Nabi tu. Pemikiran jenis apa ni? Kita hari ni semua minta banyak, isteri banyak, duit banyak, doyan banyak, motor banyak, barang meh banyak, tudung bawah, tudung siakap banyak. Kan kita suka minta banyak kan? Minta banyak umur, banyak anak, banyak cucu, banyak menantu, banyak rumah sewa. Tapi jarang kita minta sikit. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sikit, ya Allah. Nabi sebut kan? Nabi sebut di akhir zaman yang sikit, yang berpegang kepada agama Allah tu sikit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit, yang dipanggil sebagai ghuraba, orang yang pelik. Pelik tu kan sikit. Pelik kan dalam ramai-ramai tu dia seorang berbeza. Itu pelik. Orang lain semua baju putih, dia seorang baju hitam, kan pelik. Seorang je hitam pun. Maka yang sikit itulah di akhir zaman ni tuan-tuan yang dipegang. Tapi sayang hari ni orang tak tengok kepada hadis ni. Dia tak tengok. Dia tengok yang ramai-ramai, nampak ramai buat ini, buat itu, betul lah. Tu pulang lah kamu. Ya, kita melihat kebenaran, bukan melihat kepada jumlah. Dalam ayat ni pun kita lihat jumlah yang banyak tu tak dapat mengalahkan jumlah yang banyak, tak dapat mengalahkan jumlah yang kecil. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kam min qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil berjaya mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jangan kita merasakan bahawa bila kita ramai kita dah betul. Tak. Kadang-kadang yang seorang itulah yang betul. Sebab betul dan salah bukan mengikut kita. Betul dan salah itu ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa dan yang ditinggalkannya kepada kita. Baik, kita tandakan di situ, insya-Allah. Besok kita akan baca bab istibdad birra'i, mempertahankan pendapat sendiri. Okey, orang yang duk mempertahankan pendapat dia, pendapat orang lain semua salah, dia seorang saja yang betul. Baik, kita lihat pula kitab apa nama, Ihya Ulumuddin. Kita masih lagi membicarakan menghadirkan hati di dalam solat, muka surat 479. Kitab Ihya Ulumuddin, muka surat 479.
Baik, kita dah baca dah dahulu minggu lepas tentang niat sembahyang, qasad dalam hati kita apa semua. Baik, kita nak sembahyang apa? Kita cakap kan, aku menunaikan solat zuhur fardu kerana Allah Ta'ala, aku menunaikan solat zuhur qada kerana Allah Ta'ala, contohnya. Jadi benda itu, pengertian ucapan tersebut hendaklah terpancang di hati masa nak masuk niat tu. Allah dalam hati tu terpancang dia. Kerana itulah niat, dan kata-kata itulah yang mengingatkan dan menjadi sebab adanya niat. Sebab itu Imam Syafi'i pada awal perkataannya dia menyebut perkataan usalli, sahaja aku semayang. Tujuan dia apa? Supaya niat yang kita sebutkan di dalam hati kita itu dibentuk daripada perkataan. Perkataan itu membentuk niat di dalam hati. Jarang tuan-tuan orang buat niat terus jadi. Dia sebut dulu, hari ni aku nak makan apa gamar. Dia bercakap dengan seorang dia, abang, kita masak nasi goreng pagi ni, nampak? Boleh juga. Sebut. Lepas tu baru dia pergi buat. Jarang tiba-tiba dia pergi buat di dapur. Buat apa mak? Tak tahu lagi, tak ada niat apa pun. Jarang tuan-tuan. Mak tu menung dulu duduk atas kursi dapur tu. Apa aku nak masak? Buat cokodok udah lah, nampak? Bila dia buat cokodok, jarang dia pergi buat bubur jagung. Jarang tuan-tuan. Apa aku nak masak pagi ni ya Allah? Buat cokodok udah lah. Elok pergi buat bubur jagung pula. Kan pelik tuan-tuan. Selalunya apa yang kita cakap, dan itulah kita bentuk. Begitulah dengan sembahyang, supaya meneguhkan niat kita, meyakinkan niat kita, membetulkan niat kita. Maka kita pun sebut, sahaja aku sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri, supaya nanti bila kita masuk niat zuhur. Kenapa yang kadang-kadang niat asar sebutnya zuhur dalam sembahyang, dalam hati? Sebab tak sebut usalli. Dia terus angkat takbir je, Allah ya aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Zuhur apa asar? Allah 4. Boleh pula bercakap, apa ke zuhurnya asar ni? Tengah-tengah sembahyang boleh betul balik. Sebab itu Imam Syafi'i kata, sebelum kau nak masuk niat tu, kau lafazkan siap-siap sunat. Lafazkan. Usalli, lafazkan. Baik. Dan katanya, hal yang demikian itu hendaklah diusahakan tetap dilakukan sampai akhir takbiratul ihram. Maka niatkan di dalam hati tadi, masukkan saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala tadi ini, selama mana kau masih bertakbiratul ihram, Allah saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Akbar. Akbar tu dah habis dah niat. Jangan Allahu Akbar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Udah habis akbar, baru kau niat. Niat tu dalam takbir tadi. Baik. Apabila yang demikian itu telah hadir di dalam hati, hendaklah dia mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu. Setelah kedua tangannya tadi lebihkan, di mana kedua tapak tangannya setentang dengan kedua bahunya, kedua ibu jarinya setentang dengan hujung bawah telinganya, dan kepala anak-anak jarinya setentang dengan tepi atas kedua telinganya. Hal yang demikian itu menghimpunkan segala maksud hadis mengenai perkara-perkara itu. Maka kita pun angkat tangan, Allah. Ibu jari ni setentang dengan bawah telinga. Atas jari kita ni telinga atas pula. Orang perempuan bawah sikit. Ustaz, kalau macam Mak Ngah pun buat macam ni Ustaz, pulang kat Mak Ngah oi. Tapi orang perempuan bawah Mak Ngah oi. Ini begini, Allah, dengan terlekung sekali.
mengelak opah sebelah dia. Amboi kamu, macam kamu seorang semayangnya pun. Dia orang perempuan tu tertib sikit, tak payahlah buka ketiaknya tu. Allahu Akbar. Orang lelaki buka lah ketiak dia. Ada setengah orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita angkat takbir macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak tiru Hitler pula? Allahu Akbar. Jawapan dia sebab Nabi buat. Kita ikut Nabi. Nabi buat, kita ikut. Kita bukan tahu apa tuan-tuan. Agama Nabi sampai pada kita, Allah hantar untuk disampaikan pada kita. Kalau kita nak ikut kepala otak kita sendiri, tak macam mana bentuk sembahyang kita. Tak macam mana bentuk sembahyang kita, tuan. Ada yang sembahyang setahun sekali, ada sembahyang seminggu sekali, ada yang sembahyang sehari sekali, ada yang sembahyang duduk atas kerusi, saya aku sembahyang habis. Nafsu. Dia bukan suka dengan sembahyang ni. Sebab tu Nabi ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli, ikut Nabi. Yang kedua saya kata, lambang bentuk penyerahan solat tu maknanya salah satunya lambang penyerahan diri pada Allah. Berdiri tegak tu pun lambang penyerahan dah. Cuma tengok orang kalau nak menghadap orang berdiri tegak, menengok orang berkawat tengah padang tegak berdiri, tu nama hormat. Nak ambil pingat ke, tegak dia. Jarang sengit-sengit begini-gini. Ada tuan-tuan ambil, itu rappers nama dia. Wow gini, itu rappers. Menengok orang nak menghadap orang besar, tegak dia, keras elok. Yang kedua, sembahyang ni lambang penyerahan diri pada Allah. Sebab itu angkat takbir macam ni. Cuba tuan-tuan cuba tengok polis, dia ambil pistol, jangan bergerak. Nampak? Orang yang kena tangkap tu, jangan bergerak. Nampak tak? Surrender ni nama dia surrender. Aku menyerah, surrender. Jarang orang surrender, tuan-tuan. Dah mampu kena tembak, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok cerita gerak khas, jangan bergerak, serahkan diri anda. Begini, dah. Itu yang kita sembahyang tu, faham? Allah, faham? Jarang orang serahkan diri, angkat tangan. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Semua macam ini. Maknanya kita menyerah diri pada Allah. Sebab tu perkataan dia Allahu Akbar. Allah Maha Besar, aku serah diri pada Engkau ya Allah. Nampak tak? Itu hikmah dia tu. Adalah sebab-sebabnya buat tu. Bukan semata-mata Nabi ajar gitu je. Kaji dah balik. Baru kita tahu rendahnya aku ni, besarnya Allah Ta'ala tu. Baik, Kemudian yang melaksanakan solat hendaklah menghadapkan kedua tapak tangannya dan jari-jarinya kiblat, dengan membuka semua anak jarinya dan tidak menggenggamkannya. Hendaknya dia tidak memaksa merenggangkan dan menggenggamkan anak-anak jari, tetapi biarlah seadanya. Allahu Akbar. Jangan dibuka seluas-luas pula jari tu, seada-adanya saja. Allahu Akbar. Jangan dirapat pula, buka ala kadar biasa-biasa je. Ini kerana diriwayatkan dalam asar ialah melepas dan menggenggamkan, sedangkan yang terletak di antara keduanya itulah yang lebih utama. Okey, ada yang kata genggamkan tapak tangan macam ini, ada yang kata buka. Kalau gitu ambil yang pertengahan, tak genggam rapat sangat, tak buka sangat, sederhana sahaja. Apabila kedua tangan telah berada di tempatnya, hendaklah dia mula bertakbir, melepaskan kedua tangannya dan menghadirkan niat. Selanjutnya kedua tangan itu diletakkan di atas pusat dan di bawah dada dengan meletakkan tangan kanannya
di atas tangan kiri. Ni macam ni, macam ni. Okey. Bukannya semayang macam ni, saya buat contoh lah depan kamera ni. Atas pusat kita, atas perut kita tu lah. Jangan tuan-tuan semayang macam ni pula. Mana aku belajar Din? Ustaz Kazim? Dah ke dalam pula saya tuan-tuan. Oi. Okey, aduh susah sekarang ni mengajar orang lurus benda ni payah. Ini untuk memuliakan yang kanan sehingga dia dipikul oleh yang kiri. Nampak tu? Kedudukan kanan, mengkanankan. Sebab tu disukakan kita mengkanankan dulu. Kalau nak passing makanan pun ke kanan, kanan, last sekali yang kiri. Padahal dia duduk sebelah tu imam. Patutnya kunuri tahlil ke apa ke sebelah imam dapat dulu, dia dapat juga, dia belah kiri tak, ke kanan dulu dapat dia. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat makanan cepat, duduk sebelah kanan tu imam. Kalau belah kiri, lauk tinggal seketui lagi dah. Udang tinggal seketui lagi, menung tengok kita ni. Baik. Dan kata dia, ini untuk memuliakan yang kanan sehingga dipikul oleh yang kiri. Telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan hendaklah dilepaskan di atas sepanjang tangan, sepanjang lengan, sedangkan ibu jari kelingking dan jari manis digenggam di bawah pergelangan tangan kiri. Baik, apa Imam Syafi'i kata? Ni, satu jari telunjuk, okey, satu jari telunjuk, satu lagi jari tengah, dua jari ni letak macam ni, letak macam ni. Jari ibu di belakang, dua jari ni di sini. Ginilah cara kiam. Tak di atas perut kita macam ni. Bukan macam ini. Sah tak macam ni? Sah. Macam ini Ustaz? Sah. Macam ini pun sah. Alhamdulillah. Tapi tak ada pahala lah. Jarang kita tengok orang sembahyang. Alhamdulillah. Ini sejuk peluk tubuh. Dua kat kamera tuan-tuan. Dia kena macam ini. Letak dua macam ini sepanjang lengan. Ini kedudukan dia. Baik, kemudian sebuah riwayat mengatakan bahawa setelah takbir dan mengangkat kedua tangan, selanjutnya kedua tangan dibiarkan tetap seperti adanya. Sementara riwayat lain mengatakan bahawa setelah takbir dan mengangkat kedua tangan, kemudian keduanya dilepaskan. Semuanya itu tidak ada yang salah. Namun saya berpendapat melepaskan kedua tangan adalah lebih tepat. Okey. Takbir merupakan ungkapan bagi ikatan akad, meletakkan salah satu daripada kedua tangan di atas yang lain merupakan satu bentuk ikatan. Permulaan ikatan itu ialah melepaskan kedua tangan ke bawah dan kesudahannya meletakkan kedua tangan di antara pusat dan di bawah dada. Maknanya di atas pusat dan di bawah dada. Okey, ada orang yang letak takbir Allahu Akbar terus dia letak. Ada yang tadi dia kata dia Allahu Akbar, dilepaskan balik kemudian baru dia letak. Macam-macam bentuk tuan-tuan. Tapi kita ni mazhab kita angkat takbir Allahu Akbar terus letak di sini. Itu mazhab kita aja. Baik. Permulaan takbir ialah huruf alif. Allah, itu permulaan. Dan dihabiskan dengan Allahu Akbar, ra, last sekali. Oleh itu sepatutnya lah kesesuaian di antara perbuatan dan ikatan itu diperhatikan. Dan mengangkat tangan merupakan pendahuluan bagi permulaan. Jadi kita angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Akbar dah sempurna dah. Angkat Allah Akbar, habis dah. Okey, jangan tuan-tuan setengah orang dia angkat dulu. Allahu Akbar, dia angkat dulu. Ada yang Allahu Akbar dah lama baru Akbar. Angkat tu serentak Allahu Akbar. Dah habis dah niat. Itu bentuk A dengan Ra tadi ni. Kemudian tidak sepatutnya kedua tangan diangkat ke depan seperti mengangkat tangan untuk takbir.
Jangan duk angkat Allahu Akbar. Jangan. Macam-macam tuan-tuan tengok di masjid ni. Cuma sekarang ni dah jarang orang ke masjid. Sikit-sikit sekarang ni. Macam-macam bentuk. Ada yang dikembang tangan Allah, menolak-nolak orang sebelah. Okey, ada yang bersilat Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tampar je kat belakang tu. Allah bok bagi sekali, baru tahu. Semaya apa kamu dia apa semaya macam tu. Baik, dan katanya juga hendaknya keduanya tidak ditolak ke belakang kedua bahu. Allah, nampak ni. Udah macam nak baling bola, main bola sepak. Tak mau tuan. Tak boleh. Dan tidak dihayungkan ke kanan ke kiri apabila selesai. Allahu Akbar. Nampak tu. Oi, boleh buat drama tuan. Cara-cara orang angkat takbir ni. Baik. Dalam melepaskan kedua-dua tangan, hendaknya perlahan-lahan. Sebab ada orang yang angkat tangan, angkat takbir tu laju. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah tengok? Maknanya dia dah dapat niat tu kot. Allah. Hui. Terkejut gitu. Mana belajar ni? Kemudian setelah dilepaskan, meletakkan yang kanan ke atas yang kiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa Nabi meletakkan tangan kanan beliau ke atas tangan kiri beliau. Apabila riwayat ini benar, maka riwayat ini lebih utama daripada apa yang kami kemukakan. Ketika takbir, sepatutnya huruf ha pada ucapan Allah didammahkan. Allahu Akbar, iaitu Allahu. Dia tak disebut Allah. Allah Akbar, tak mau. Allahi Akbar pun tak mau. Allahu Akbar. Dan antara huruf ha dan huruf alif hendaklah ditambah, hendaknya tidak ditambah suara seperti waw, iaitu suara panjang. Sebab apabila hal itu bersangatan, boleh dibaca panjang. Allahu, tak mau. Panjang pula dah, tak mau. Nak panjang pada Allah tadi ni. Allahu Akbar. Dia tak boleh panjang pula. Allahu. Ini tak mau dah. Dengan demikian antara ba, akbar dan ro-nya hendaklah tidak ada alif. Maknanya tidak ada huruf panjang. Allahu Akbar. Tak mau. Batal sembahyang kan. Allahu Akbar. Dia ada ba dengan ro tu dia tambah alif pula dah. Tak mau juga. Pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ingat bini nama Hamidah. Yang lagi mana Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Aduh. Seolah-olah dia baca akbar. Dengan ada huruf alif pada huruf ra tadi ni. Dan baris huruf ra tadi itu dimatikan, tidak dibaris. Allahu akbaru, mau tak mau? Allahu akbaru, ru tak mau. Allahu akbar. Dimatikan. Inilah cara-cara dan perkara yang menyertai takbir. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah kita akan baca pula besok permulaan bacaan. Tadi kita tengok tentang